Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada para melihat, terima kasih yang melihat saya di YouTube. Baiklah, hari ini saya nak ceritakan tentang itu hudud mencuri. Okey, kita kepada seterusnya, iaitu pengenalan. Okey, pengenalan saya ambil daripada 3 maksud. Pertama daripada bahasa, kedua istilah dan yang ketiga syar'i. Okey. Yang pertama bahasa ialah sesuatu yang membatasi dua benda, dan daripada segi istilah, sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah bagi mencegah kemaksiatan yang lain, dan mengikut syar'i hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh Allah. Okey. Dalam surah Al-Maidah Allah telah berfirman, maksudnya, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, dan juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surah Al-Maidah ayat 38. Kat sini dah Allah dah bagi tahu dah, kalau kita buat sesuatu perkara yang jahat, mesti ada dia punya hukuman. Dan dalam surah Maidah ini, jika seorang itu mencuri, maka potonglah tangan dia. Okey. Kita kepada hikmah. Okey. Dalam hudud ni, orang melihat mesti perkara macam kejamnya kita buat hudud ni. Tapi sebenarnya hikmah hudud ni sangat besar. Sebab kalau kita buat, insya-Allah orang yang melihat tu akan ada rasa insaf. Katakanlah dia mencuri, so tangannya dia akan potong. So kalau dia nak mencuri kali kedua, mungkin dia akan fikir lagi, sebab tangan pertama aku dah kena potong, takkan aku nak kena potong. So daripada situ ada hikmah hudud ni. Okey, hikmah hudud ni saya bagi 3 poin. Yang pertama, menciptakan sesuatu aman dalam masyarakat dan menjaganya. Yang kedua, untuk menjaganya ialah solusi dalam menegakkan hudud. Maksudnya nak dalam masyarakat tu ada keamanan, so kita perlu menegakkan hudud untuk keadilan sesama manusia. Okey. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hukuman kejahatan yang ditegakkan di muka bumi lebih dicintai bagi penduduknya daripada mereka diguyur hujan selama 30 hari. Dari dalam Hasan Sahih Ibnu Majah. So Rasulullah pun dah kata, kalau kita menegakkan hukuman itu, bukan maksudnya hukuman tu, kita menegakkan peraturan seperti hudud, lebih dicintai oleh Allah. Maksudnya dicintai oleh muka bumi lah. Okey, maaf ya. Okey. Seterusnya, okay. Mencuri ni semua orang dah tahu. Kita ambil sesuatu perkara daripada orang lain. Okey. Maksud mencuri ialah mengambil barang orang lain secara sembunyi atau tanpa izin pemilik, atau mengambil tanpa pengetahuan pemiliknya dari tempat simpanan yang sepatutnya. Okey. Dari pengertian ni kita dah tahu kan, mencuri ni kita ambil orang punya tu daripada tempat dia. Contoh kita mencuri daripada almari ni tanpa pengetahuan dia. Okey. Dalam hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengkhianat, merampas dan meragut tidak akan dipotong tangannya. Ni lain pula dia punya hadis. Baiklah, kepada syarat sabit pencuri dan potong tangan. Okey, untuk dalam hudud ni mesti ada syarat untuk kita potong tangan dia.
Okey. Saya ada 4 poin. Yang pertama, orang itu mestilah balik. Kanak-kanak tidak akan potong tangannya. Poin kedua, orang yang nak kena potong tu mestilah berakal. Dan yang poin ketiga, hudud ni dia bukan kejam. Kita tidak memaksa dia. Okey. Dan yang keempat, harta yang dicuri mestilah mencecah kadar yang ditetapkan nisab, iaitu 1/4 dinar ialah 1.625 gram emas. Harga di Malaysia adalah anggaran RM73 per gram. Maka nilai hudud ialah lebih kurang RM83.94. So kalau kita katakanlah individu tu mencuri bawah daripada nilai yang ditetapkan tu, maka tidak berlakunya hudud tersebut. Tapi kalau pencuri tu mencuri lebih daripada RM83, katalah dia mencuri RM85, so hukum hudud ni akan ditegakkan dan patut dilakukan. Okay. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, potonglah tangan mereka dalam kes kecurian 1/4 dinar dan jangan potong tangan dalam kes kurang daripada itu. So Rasulullah pun dah kata, kurang daripada 1/4 dinar tu hukuman hudud tu tak akan dijalankan. Tapi kalau lebih daripada 1/4 dinar tu, hukuman tu akan dijalankan dan memang dijalankan, pasti dijalankan. Okey. Seterusnya kita kepada pensabitan kes mencuri. Dalam untuk kita isytiharkan kes mencuri tu, kita kena ada 3. Yang pertama adalah pengakuan, yang kedua bukti, dan ketiga adalah sumpah. Okey. Okey. Pertama, pengakuan daripada orang yang mencuri. Pesalah yang mengaku mencuri akan disabitkan dengan kesalahan tersebut. Yang kedua, bukti. Keterangan 2 orang saksi lelaki adil dan memenuhi syarat-syarat menjadi saksi. Namun jika saksi yang ada terdiri daripada seorang lelaki dan 2 orang perempuan, ia hanya boleh mengesahkan hak milik harta tersebut, tetapi tidak boleh mensabitkan hukuman potong tangan. Dan yang ketiga adalah sumpah. Sumpah oleh pihak yang mendakwa, itu selepas orang yang didakwa enggan bersumpah. Okey. Dalam mencuri ni mesti ada had kan. Okey. Pencuri yang sabit kesalahannya dan cukup syaratnya hendaklah dikenakan had, iaitu dengan memotong tangan. Okey. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang lelaki mencuri dan orang perempuan mencuri. So surah ni sama yang macam tadi, dan surah Al-Maidah Allah dah kata dah, dia ada batas-batas mencuri dia. Okey. Kita kepada anggota yang dipotong dan mencuri yang berulang. Okey. Saya ambil 2 pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Malik. Minta maaf. Dalam ni saya ambil Imam Syafi'i dan Imam Malik pendapat, dan satu lagi saya akan bagi ambil pendapat Imam Hanafi. Okey, Imam Syafi'i dan Imam Maliki punya pendapat. Yang pertama, pencuri yang mencuri kali pertama akan dikenakan had potong tangan sehingga pergelangan tangan. Minta maaf. Sini, pergelangan tangan itulah. Yang kedua, kalau dia mencuri kali kedua, akan dipotong kaki kiri hingga buku lali. So bagi ini kalau orang yang degil lah. Kalau dia mencuri kali ketiga, dipotong tangan kiri hingga pergelangan tangan. So dia dah kudung dua tangan. Kali keempat mencuri kali kanan. So tangan kanan kiri, kaki kanan kiri semua dah tak ada. Memang betul-betul kudung lah. Dan jika dia mencuri kali kelima, seterusnya dikenakan ta'zir atau dipenjarakan sehingga ia bertaubat. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Okey. Kita ambil pendapat pada Imam Abu Hanifah.
Imam Abu Hanifah ada 3 poin. Yang pertama, kesalahan kali pertama terus potong tangan kanan. Yang kedua, potong kaki kiri. So dia macam kaki kanan dan kaki kiri tu dah tak ada. So kudung sebelah-sebelah lah, separuh-separuh. Dan yang kali ketiga, jika dia tidak taubat, maka maksudnya dia tak insaf, hukumannya dipenjara sehingga ia bertaubat atau sehingga mati jika ia enggan bertaubat. Baiklah, itu daripada saya. Minta maaf atas kesilapan dan dalam percakapan saya, dan minta maaf jika ada salah-salah sedikit dalam ilmu yang saya ajar. Kalau ada banyak salah, boleh komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.